Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi untuk bab bahagian seterusnya, masih lagi bab nombor bulat. Tapi dalam celik minda yang seterusnya, iaitu celik minda muka surat 8, iaitu berkenaan dengan pola nombor. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan pola nombor? Pola nombor adalah urutan menaik atau menurun untuk sesuatu nombor. Okey, urutan menaik atau menurun dalam sesuatu nombor maksudnya kita akan ada susunan. Okay, contohnya di sini kita menyusun satu nombor dia menaik, kemudian nombor itu menurun. Okey, menaik contohnya dia menaik daripada 5, kemudian naik 10, 15, 20, kemudian dia turun. Turun ke bawah maksudnya dia turun jadi 15, 10, 5. Itu maksudnya pola nombor. Jadi ke kanan ini kita menamakan dia, kalau ke naik ini kita panggil pola menaik. Pola menaik berapa? Pola menaik 5 sebab diguna sifir 5. Kemudian kat sini kita akan ada dia menurun. Jadi pola ini kita panggil pola menurun 5. Okey, ini kita dah belajar daripada tahun 2 sehingga tahun 5. Kemudian tahun 6 benda yang sama sebenarnya. Apa yang membezakan dia hanyalah nilai digit sahaja. Sebab digit tahun 6 dia dah jadi 7 digit melibatkan juta. Okey, kita tengok yang pertama. Gambar menunjukkan suatu pola nombor. Nyatakan pola nombor itu. Okey, pola nombor itu yang pertama kita tengok nombor ini. Setiap nombor ini berubah ataupun tidak. Kita tengok setiap nombor kebanyakan tidak berubah. Daripada nilai 10,000 kepada sah, semua tak berubah. 10,000 kepada sah, semua tak berubah. Rumah juta pun tidak berubah. Okey, rumah juta pun tidak berubah. Yang berubah hanyalah rumah ratus ribu saja. Okey, maknanya kita tengok kat sini. Okey, cikgu highlight kat sini sekejap supaya kau nampak. Yang berubah hanyalah, tak nampak. Okey, pakai marker lah. Yang berubah hanyalah nombor ini saja. Okey, nombor ini saja yang berubah. Dia berubah. Kalau kita perhatikan, perubahan dia adalah daripada sini 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Jadi pola ini dia berubah mengikut hanya satu saja. Satu apa? Rumah 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Jadi nyatakan pola nombor itu. Kita akan dapat ini adalah pola apa? Dia makin lama makin besar. Jadi pola menaik. Pola menaik berapa? 100,000. Dalam perkataan 100,000 kan tulis dalam perkataan dash 100,000. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok yang B pula. Okey, yang B sekarang menunjukkan apakah nombor ke-6. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya kita nak nombor lagi satu yang kita tak nampak kat sini. Jadi ini ke sini mesti tambah lagi 100,000. Jadi ini 5 tambah 1 dia akan jadi 6. Bertukar di bahagian ratus ribu saja. Jadi 4, 6, 4, 1, 1, 6. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. C. 496. Okey, 496, 116 ialah nombor keberapa dalam pola itu? Okey, sekarang kita tengok. Ini nombor 1, kita tulis balik supaya kita nampak ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi, yang ini nombor 6. Yang kita buat ini adalah pola nombor 6. Jadi, kita tengok dia nak kat sini bertukar jadi 9. Jadi 6. Ini 6, selepas 6
7, 47, 48, 49. Okey, cikgu ambil yang depan saja. Bahagian juta dengan ratus ribu. Jadi kat sini nombor 6, pola ke-6, pola ke-7, pola ke-8, pola ke-9. Okey, nombor ke berapa? Nombor ke-9. Jadi kita akan tulis nombor ke-9. Okey, selesai. Kita pergi yang seterusnya, nombor 2. 5 keping kad di atas disusun berpola, nyatakan nilai X. Okey. Nyatakan nilai X sekarang. Kita tengok pola dia. Okey, kita salin yang ni dulu. Kita salin sekejap. Kita buang dulu. Kita buang. Kita salin balik supaya nampak. Okey, supaya nampak kat sini. Kita nak cari apakah pola X. Okey, sekarang kita nampak kat sini dia tak macam tadi. Dia tak macam tadi. Tadi kita nampak perubahan jelas. Yang ni perubahan dia tak jelas. Tak nampak yang, sebab yang berubah ni banyak benda sangat yang berubah. Rumah yang tak berubah, beberapa rumah saja yang tak berubah. Daripada rumah, kita tengok kat sini, rumah yang berubah adalah rumah ratus. Kemudian rumah ribu berubah, rumah ni berubah. Okey, jadi banyak rumah yang berubah. Okey, jadi banyak berubah. Yang pertama kita cari dahulu dia pola menaik ataupun menurun. Ini 72, ini 72, ini 71, ini 70. Okey, jadi pertama kita tahu dia adalah pola menurun. Okey, dia adalah pola menurun. Okey, apabila kita dah tahu ini pola menurun, yang pertama kita dah tahu dia pola menurun, jadi kita kena tahu dia menurun berapa. Jadi menurun berapa, apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan ambil nombor besar untuk mencari pola. Ambil nombor besar, tolakkan dengan nombor yang kecil. Okey, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, kita cari perbezaan. Perbezaan nombor besar dengan nombor kecil. Okey, beza adalah operasi tolak. Jadi kita akan tolakkan dia. 7, 2, 0, 8, 185 tolak 7, 105, 285. Okey, kita tekan kalkulator kat sini. Okey, sekejap. Jaga kalkulator. 7, 2, 0, 8, 185 tolak 7, 105, 285. Jadi perbezaan dia adalah sebanyak 7, 2, 0, 8, 185, 7, 1, 05. Okey, 285. Okey, jadi kita akan dapat perbezaan dia 102,900. Jadi penurunan dia adalah sebanyak 102,900. Okey, jadi kita patah balik kepada soalan. Dia tanya, nyatakan nilai X. Jadi nilai X kat sini, mencari nilai X. Kita tengok yang sebelah. Ini mesti besar. Besar berapa? Dia mesti besar daripada X. Jadi nak cari nilai X, kita tengok perbezaan tadi dia turun berapa. Maknanya apa kegunaan nombor ini? Okey, setiap satu beza dia kena tolak 102,900. Itu maksudnya pola nombor. Ini pun sama, 102,900.
900. Daripada sini ke sini kita tolak. Yang ni tolak ini, kita akan dapat yang ini. Jadi untuk cari nilai X, yang ini kita manakan dia. Okey, yang kuning ini. Okey, yang kuning tolak dengan 102,900. Jadi kita akan tolak dia. Okey, untuk cari nilai X kat situ, 7,2,385 tolak 102,900. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 7,002,385 tolak 102,900. Jadi kita akan dapat nilai X kat sini 6,899,485. Okey, dapatlah mencari nilai X berdasarkan pola nombor. Ini merupakan pola nombor. Jadi pola nombor ini sebenarnya kalau kita tulis banyak ni. Pola menurun 102,900 dash 102,900. Okey, itu maksud dia. Okey, kita pergi yang seterusnya. Nombor 3. Okey. Kita pergi yang nombor 3. Untuk nombor 3, apakah pola nombor di atas? Okey, cuba kita perhatikan di sini. Nombor ini 200. Ini 1,600. Okey, maksudnya kalau kita tolak, tadi cikgu bagi tahu untuk cari pola nombor besar, tolak nombor kecil. Jadi nombor ini nampak sangat perbezaan yang sangat ketara. Jadi bila perbezaan yang sangat ketara, dia bukannya pola menggunakan tambah ataupun tolak. Bukan pola menaik tambah, bukan pola menaik tolak. Kenapa? Sebab nombor dia berubah sangat banyak. Daripada ratus jadi ribu, jadi puluh ribu. Kalau tambah tak logik. Sebab kalau kita tolak ini 1,600 tambah tolak 200 dapat 1,400. Jadi 1,400 tambah dengan 1,600 sepatutnya dapat 3,000 saja. Jadi salah. Jadi dia bukan pola menaik biasa, bukan pola menaik tambah. Dia mestilah pola menaik juga. Okey, dia mestilah pola menaik, tapi bukan menaik tambah. Dia mestilah pola menaik. Naik ada dua selain daripada tambah. Untuk nombor ini semakin besar, selain bertambah, dia mestilah juga darab. Sama ada tambah ataupun darab. Jadi dia mestilah pola menaik darab. Pola menaik darab. Okey, pola menaik darab. Macam mana cari kenaikan dia, cikgu? Okey, itu yang masalah utama. Kalau tadi, okey, kita perlu cari berapa kenaikan dia. Sekarang kita nak tahu kenaikan. Okey, berapa kenaikan dia? Okey, kat sini kita tulis kenaikan. Berapa kenaikan dia? Jadi kenaikan dia, cara nak cari kenaikan ataupun kita cari nama dia adalah perkali. Kita nak kali berapa? Okey, kenaikan perkali. Okay, kita akan cari kenaikan perkali. Okey. Cara dia adalah ambil nombor besar, bahagi per. Per ni adalah bahagi. Nombor kecil. Jadi nombor besar adalah 1,600 perkan
200. Jadi kita boleh potong 0, 0, 0, 0. Jadi 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. Jadi perkali dia adalah darab 8. Jadi setiap satu ini darab dengan 8. Okey, setiap satu darab 8. Jadi untuk cari nilai P. Okey, untuk cari nilai P. P adalah 12,800 darab 8. Jadi untuk cari nilai P 12,800 darab dengan 8. Okey, kita kalkulator kat sini. Darab dengan 8. Jadi kita akan dapat 102,400. Okey, selesai. Okey, faham? Okey, cuba buat untuk yang B pula. Okey, pause sekejap. Pause sekejap. Okey, buat yang B pula. Bukan yang B. Buat yang Q pula. Okey, Q. Okey, dah selesai. Okey, kita tengok macam mana cara untuk buat Q. Q pun sama. Mesti darab dengan 8. Apa yang darab 8? Untuk Q, untuk mencari nilai Q adalah nilai P tadi. Okey, P darab dengan 8. P darab 8. P berapa? P kita dah tahu. 102,400 darab dengan 8. Jadi kita akan dapat jawapan dia 819,200. Okey, selesai. Okey, harap boleh. Kita pergi yang terakhir. Kita pergi yang terakhir, nombor 4. Okey, rajah di atas menunjukkan pola susunan bilangan batang mancis. Berapakah batang mancis pada rajah 5? Okey, kita tengok pola ni adalah kenaikan atau penurunan. Jadi, pertama, dia adalah pola menaik. Kenapa? Kerana pola ini menunjukkan bilangan susunan batang mancis. Batang mancis, kalau kat sini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Tapi cuba kita perhatikan di sini. Okey, kita kaji gambar rajah ini. Kalau kita kaji gambar rajah ini gambar rajah asal. Mana yang tempat asal untuk nombor yang kedua? Dah nampak kan kat sini? Ini tempat yang kedua. Sama dengan ini. Okey, sama. Mana yang berubah? Di sini yang berubah. Berapakah tambahan mancis? Tambahan mancis adalah 1, 2, 3. Berapakah bilangan mancis pada rajah 5? Okey, jadi setiap satu ni ditambah dengan 3. Tak percaya? Kita tengok lagi yang ni pula. Macam mana ini terjadi? Ini dia pakai 2 kotak. Jadi 2 kotak di sini 1. Kemudian dibuat kat sini 1 kepala. Sama tak? Sama kan? Jadi berapa batang mancis dipakai untuk yang ketiga? 3 juga. Jadi kita tulis kat sini, ini adalah rajah pertama ini, rajah kedua ini, rajah ketiga yang ini. Jadi untuk rajah 4, okey, rajah 4 sepatutnya rajah 3 tambah dengan 3 batang. Okey, jadi kat sini kita akan tengok rajah 3 ni. Rajah 3. Okey, rajah 3 tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batang. Jadi 12 tambah 3 sama dengan 15 batang.
Okey, Rajah 4 tapi dia nak Rajah 5. Rajah 5 pun sama. Rajah 5 bermaksud kita pakai Rajah 4 tambah 3 batang lagi penambahan dia. Pola dia adalah menaik 3-3. Jadi Rajah 4 adalah sebanyak 15 batang daripada sini. Okey, daripada sini Rajah 4, ini Rajah 4. Oops. Ini Rajah 4. 15 batang. Okey, ini Rajah 4. 15 batang tambah dengan 3 sama dengan 18 batang. Okey, jadi selesai. Jadi ini yang kita namakan sebagai pola. Jadi soalan boleh berkisar macam-macam cara. Okey, macam-macam cara tapi asas dia adalah di sini iaitu pola sama ada pola menaik, pola menurun. Pola menaik secara darab, pola menaik darab. Okey, tadi lupa. Pola menaik darab ini adalah apakah pola nombor di atas, lupa je nak buat. Pola menaik darab 8. Okey. Kalau contohnya, okey, cikgu bagi contoh sebelum kita berhenti. 12800 disusun macam ni. 1600 kemudian disusun macam ni. Maknanya kita akan ambil nombor yang besar bahagi nombor yang kecil. Sama ada nombor besar ini 12800 bahagi dengan 1600. Kita akan dapat benda yang sama. Dapat 8 juga. Tapi 8 ini perkali dia, 8 dia adalah operasi pola menurun. Pola menurun berapa? Bila menurun mesti operasi bahagi. Pola menurun bahagi 8. Kalau disusun terbalik. Itu cara dia. Okey, jadi kita berhenti dulu setakat ni. Okey, terima kasih. InsyaAllah berjumpa lagi di lain siaran.